Assalamualaikum Ustaz dan semua. Nota nampak tak saya paparkan? Minta maklum malas. Nampak Ustaz? Nampak Ustaz. Ke suara saya Ustaz tak dengar. Sekejap Ada teknikal sekejap ni. Sekejap. Sekejap. Nota ni kenapa dia jadi kecil? Sekejap. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, hari Isnin, seperti yang dijadualkan, kita akan bersama-sama pada setiap jam 9 pagi. Kita akan mempelajari tentang doa-doa yang terbaik yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, pada sesi yang lepas, kita telah memasuki doa pada bilangan yang keempat yang berada pada muka surat yang ke-15, iaitu doa memohon keampunan untuk kedua orang tua dan juga doa memohon keampunan bagi orang Islam yang lain. Bilangan yang keempat, untuk yang doa yang keempat ini, kita masih lagi mempunyai dua contoh manusia yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bilangan yang keempat, iaitu doa anak yang soleh dan doa orang-orang yang beriman. InsyaAllah kita akan habiskan doa untuk bilangan yang keempat. Kemudian kita teruskan dengan doa yang berikutnya. Doa yang telah kita belajar pada minggu lepas adalah doa Nabi Allah Ibrahim alaihimus salatu wassalam. Dan dalam doa Nabi Allah Ibrahim ini, kita telah menerangkan pada minggu lepas mengapa kedua ibu bapa memerlukan doa-doa daripada seorang anak ataupun doa daripada anak-anak yang dia miliki, kerana doa anak-anak ini merupakan salah satu amalan yang boleh lagi pahalanya dapat kepada ibu bapa sekalipun sudah tidak berada di dunia ini. Yang kedua, kita belajar bahawa doa pengampunan yang dipohon oleh anak-anak ini mampu menambahkan darjat kedua orang tua. Tetapi dari sudut anak pula, salah satu kewajiban seorang anak kepada kedua orang tua adalah mendoakan ibu dan bapanya, sama ada ibunya bapanya masih hidup
ataupun yang telah mati, iaitu doa memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi ni kita masuk kepada doa anak-anak yang soleh, iaitu doa ini yang kita nak jadikan sebagai bacaan kita setiap hari, iaitu doa yang berada pada suratul Al-Isra. Okey, surah Al-Isra ayat nombor 24. Kalau siapa yang ada Al-Quran, boleh buka muka surat 284, lihat pada baris yang ke-11 sehingga baris yang ke-12 dalam mushaf. Dalam Al-Quran, kalau nak tanda doa ini, nak dapati doa ini, ada pada muka surat nombor 284, baris yang ke-11 hingga baris yang ke-12, doa anak yang soleh. Okey. Kenapa kita katakan doa anak yang soleh? Kenapa kita sebut dia adalah doa anak yang soleh? Kerana, sekejap ya, saya ambil pointer dia. Kenapa kita kata dia doa anak yang soleh? Kerana dalam konteks ayat 24 ni yang sedang kita nak baca, ayat 24 ini yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Doa ayat 24 ini kenapa kita letakkan di bawah doa anak yang soleh? Kerana ayat 24 ini ia berada dalam kumpulan ayat yang Allah Ta'ala memerintahkan kepada mana-mana anak supaya melakukan keihsanan, berbakti kepada kedua orang tua. Sebab itu kita letakkan tajuk doa ini adalah doa anak yang soleh. Sesiapa yang nak membuktikan kesalehannya, maka antaranya dia mendoakan kedua orang tuanya. Jadi kalau untuk memahami ayat 24 ini, jadi saya cadangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, nanti lihat ayat sebelum 24, lihat pada ayat nombor 23 terlebih dahulu. Untuk mengetahui kumpulan ayat 24 ini, dia ada kaitan dengan ayat nombor 23. Jadi kalau siapa yang dia ada Quran, dia buka muka surat 284, kita tengok kumpulan ayat nombor 23 tu, kita akan dapat jawapan dia. Yang mana sebelum kita pergi kepada doa ini, izinkan saya membacakan ayat 23 sebelum ayat 24 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Saya nak kena besarkan sekejap doa ini. Okey, nampak dia lebih jelas. Okey. Ayat 23 Allah Taala berfirman, dan Rabb kamu telah memerintahkan kepada kamu agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepada Allah. Lepas tu Allah sebut, lepas Allah perintah jangan menyembah selain daripada Allah, Allah sebut terus lepas tu, wabil walidaini ihsana. Allah mengatakan bahawa dan hendaklah kamu semua berbuat ihsan kepada kedua orang tuamu. Lepas disebut cara buat ihsan kepada kedua orang tua, contohnya menjaga kedua orang tua. Fala taqul lahuma ufin, jangan cakap perkataan yang kasar kepada kedua orang tua, jangan membentak mereka. Allah pesan supaya wa qul lahuma qawlan karima, cakap perkataan yang mulia-mulia. Kemudian pada ayat 24 ni,
ayat ni dia ayat yang dipotong. Kalau sebelum ayat Rabbirhamhuma ni, dia ada ayat depan dia. Ada ayat lagi depan dia, wahfidh lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Kalau sebelum ayat 20, sebelum ayat Rabbirhamhuma ni, dia ada ayat depan tu yang Allah perintahkan kita tundukkan sifat kita jadi seorang yang merendah diri kepada kedua orang tua. Lepas tu barulah Allah Ta'ala perintahkan kita wa qur rabbirhamhuma. Barulah datangnya ayat 24 ini. Ini untuk menjawab tentang mengapa kita namakan doa ini adalah doa anak-anak yang soleh. Jadi dalam doa ini, seperti yang kita dah belajar, kenapa kita sebut Rabbi? Kerana Rabbi ini salah satu nama Allah Al-Husna yang utama, yang mana kita menggunakan nama Allah ini untuk kita berdoa, yang mana kita minta kepada Allah, irhamhuma, cucurilah rahmat kepada mereka berdua. Huma ni merujuk kepada ibu dan bapa. Kita minta Allah Ta'ala beri rahmat kepada ibu dan kedua ibu bapa kita. Kama rabbayani saghira. Sebagaimana mereka telah memberikan kasih sayang kepada kita sejak daripada kita semasa kita kecil. Sayang ayah dan ibu ketika kita dewasa, dia tak sama seperti sayang ibu dan ayah ketika kecil. Kan, kecil tu memang kena diberikan penumpuan yang sepenuhnya, kan, kasih sayang. Dah besar ni anak dah boleh berdikari sendiri, dah tidak samalah seperti sumbangan pengorbanan ibu ayah ketika kita kecil. Jadi kita pohon kepada Allah untuk Allah memberikan rahmat kepada kedua orang tua kita. Apabila kita minta rahmat itu, dalam tu ada pengampunan, dalam tu ada banyak kebaikan kepada kedua orang tua kita. Jadi semoga ayat 24 ini menjadi salah satu doa yang kita baca setiap kali pada waktu-waktu doa yang mustajab, di dalam solat, selepas solat, dan di mana-mana sekalipun. Jangan lupa setiap hari kita perlu mendoakan kedua orang tua kita mendapat pengampunan, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan dengan doa yang berikutnya. Ini adalah doa memohon keampunan kepada orang-orang Islam untuk orang-orang yang beriman. Kita telah sebut pada minggu lepas, apakah kelebihan jika dalam doa kita minta juga kepada Allah supaya ampunkan dosa-dosa orang-orang Islam yang lain, orang beriman yang lain. Kita telah sebut, iaitu hadis riwayat Al-Imam At-Tabrani. Hadis ni statusnya hadis hasan, yang kita tahu Nabi SAW beritahu kepada kita, kita akan dapat pahala. Satu pahala bagi seorang lelaki yang beriman, lepas tu dapat juga satu pahala bagi setiap orang perempuan yang beriman. Maknanya pahala Allah akan beri mengikut kepada berapa ramai orang beriman lelaki dan beriman perempuan itu. Hasil daripada kita mendoakan pengampunan, minta kepada Allah memberikan pengampunan. Jadi jangan tinggalkan, bukan sekadar doa untuk diri sendiri, bukan sekadar doa untuk kedua ibu bapa, tapi kita orang beriman ini, kita juga kena mengingati orang-orang beriman yang lain. Okay, doa ini kita boleh dapati dalam suratul Hasyr, surah nombor 59 ayat nombor 10. Kalau kita rujuk dalam Al-Quran, ia berada pada muka surat
547 baris yang pertama sehingga baris yang ketiga. Maknanya dekat muka surat 547 dalam Quran tu ini adalah ayat yang awal-awal. Baris pertama, baris kedua dan baris ketiga. Doa ini dalam suratul Al-Hashr. Okay, kita baca dulu doa yang boleh kita amalkan. Rabbana ghfir lana. Ya wahai Rabb kami. Kita juga telah terangkan dalam kelas yang lalu kenapa dalam doa ini kita terjemahkan dia sebagai wahai. Sedangkan sebelum Rabbana tidak ada perkataan Ya Rabbana. Kita telah sebutkan bahawasanya tidak ada perkataan seruan Ya Rabbana menunjukkan bahawa betapa dekatnya Allah itu dengan hamba-Nya sehingga tidak perlu menggunakan ayat seruan Ya Rabbana. Maknanya kita nak menyuruh dia tidak perlu nak menyuruh seperti nak panggil jauh-jauh, tak ada. Sebab itu tidak ada perkataan Ya Rabbana. Dalam doa terus Allah Ta'ala ajar kepada kita tidak perlu sebut Ya Rabbana, terus Rabbana. Wahai Rabb kami, ighfir lana, ampunkanlah dosa kami. Kita juga telah terangkan kalau kita berdoa, doa terlebih dahulu untuk diri sendiri. Minta Allah Ta'ala berikan pengampunan. Ighfir lana. Lepas tu, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Lepas kita minta Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita, baru kita minta untuk orang lain. Lepas Allah Ta'ala kata, dan ampunkanlah juga li ikhwanina, dosa-dosa saudara kami. Ikhwanina ni saudara-saudara kami, alladzina sabaquna, yang telah beriman sebelum kami. Jadi kalau tuan-tuan nak hayati doa ini, nak tahu asal usul doa ini, maka kena membuka ayat yang sebelum ayat 10 ni. Jadi kena baca ayat nombor 9, baca ayat nombor 8, kita akan jumpa jawapan. Siapa yang kita maksudkan saudara-saudara kami yang telah beriman sebelum kami. Sebab kita nak menghayati doa, jadi kita kena tahu terlebih dahulu asal usul maksud ayat nombor 10 ini. Jadi kalau kita buka pada muka surat 546 contohnya, kita cari ayat nombor 9, ayat nombor 10, ayat nombor 8, kita akan jumpa dalam ini sebenarnya adalah orang sebelum kami ni, maksudnya adalah orang muhajirin dengan orang ansar. Orang muhajirin dengan orang ansar. Kalau kita ambil, kalau kita nak faham ayat 10 ni, dia asal usulnya awal-awal doa ini dikaitkan dengan orang-orang yang datang selepas orang yang datang selepas muhajirin dan yang datang selepas orang ansar. Kita tahu dalam sejarah Islam, orang-orang muhajirin, orang-orang yang berhijrah, orang Islam yang berhijrah daripada Mekah masuk ke bumi Madinah. Lepas tu orang yang berada di bumi Madinah itu sendiri yang menyambut kedatangan orang muhajirin, dia panggil sebagai orang ansar. Yang mana orang muhajirin berkorban harta benda mereka, meninggalkan kekayaan mereka semata-mata nak bersama-sama dengan Islam. Lepas tu orang ansar yang mengorbankan harta benda mereka juga untuk membantu orang-orang yang datang berhijrah. Sebab itu namanya adalah ansar. Orang-orang yang memberikan pertolongan. Allah puji dua-dua ini pada ayat sebelum. Jadi orang yang datang selepas daripada mereka, maka kita kena tiru macam mana sifat mereka berkorban, maka jasa baik mereka ini, sahabat-sahabat ini dalam sejarah, kan? Maka kita doakan mereka supaya Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita dan dosa-dosa mereka.
Dia Islam ni kan dia berkembang daripada orang-orang terdahulu, ya, sampailah generasi. Jadi sampailah generasi ke generasi masing-masing saling mendoakan sebagai terima kasih di atas perjuangan, pengorbanan membawa Islam ini. Kalau tanpa mereka ini, orang Muhajirin, orang Ansar, tanpa sahabat-sahabat Muhajirin Ansar ini, mungkin kita pun tak akan dapat Islam. Jadi sebagai terima kasih kita kepada mereka ini, maka adalah menjadi satu tuntutan kepada kita doakan mereka. Dalam masa yang sama, dalam ayat ini, kita minta kepada Allah, وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Dan janganlah engkau jadikan ada perasaan hasad dengki ni dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Kalau kita lihat permulaan ayat ni, kenapa ada ayat perasaan hasad dengki? Dia dikaitkan dengan pembahagian harta rampasan perang. Yang mana sahabat-sahabat ni dulu, mereka ada dapat harta rampasan perang yang tanpa mereka perlu berperang. Dia panggil al-fay. Jadi kena tengok. Lepas tu saya cadangkan tadi, baca cerita ayat-ayat sebelum ayat 10. Para sahabat yang dapat bahagiannya begini, habuannya begini, maka orang-orang yang beriman pada ketika itu mereka tidak perlu ada perasaan hasad, dengki, cemburu, tidak ada. Jadi dalam masa yang sama minta kepada Allah supaya jangan ada perasaan hasad, dengki terhadap orang-orang beriman. Secara tidak langsung, ayat yang kita baca ni, moga-moga Allah bersihkan kita daripada kita ada perasaan dengki kepada orang-orang beriman yang lain. Kita tak perasan kadang-kadang kita sakit mata tengok orang dapat lebih pada kita. Kita sakit hati kalau kita tahu orang ini lebih daripada kita. Jadi salah satu jalan nak masuk syurga Allah, kita kena buang perasaan hasad, dengki ni. Jadi moga-moga doa yang kita baca ni, Allah Ta'ala kikis, Allah bersihkan perasaan hasad yang ada dalam hati kita. Lepas tu, kita minta kepada Allah, Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau adalah maha penyantun lagi maha penyayang. Jadi dalam ayat ni disebutkan nama Allah Ar-Ra'ufun, Ar-Ra'ufun dengan Ar-Rahim. Ra'ufun ni kalau kita belajar, dia lebih lagi. Dia memang teramat-amat belas kasihan. Ra'ufun ni dikaitkan juga dengan dia lebih dalam lagi daripada rahmat tu. Sebab tu kemudian baru disebut dengan perkataan Ar-Rahim. Dekat sini, Ra'ufun Rahim. Rahim kita tahu. Nama Allah Ar-Rahim kan dikaitan dengan rahmat yang dikaitan dengan orang mukmin. Sebab tadi kita minta kepada Allah tentang dengki kan. Jangan ada perasaan dengki. Sebab dengki ni satu perbuatan yang Allah Ta'ala murka. Jadi dengki ni dia akan merosakkan agama. Sebab itu kita minta kepada Allah supaya belas kasihan, Ra'ufun. Kita minta kepada Allah supaya belas kasihan kepada kita. Sebab takut dengan perbuatan dengki kita tadi. Lepas tu kita minta Allah memberikan pengampunan kepada kita. Sebab sebelum tu kita ada minta keampunan kepada Allah. Maka kita iringi doa ini dengan Ra'ufur Rahim. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok pengulangan nama Allah Ra'ufur Rahim, tuan-tuan akan jumpa di dalam Al-Quran Allah sebut sebanyak 10 kali. Sekejap saya tengokkan pada ayatnya. Okey. Saya minta tuan-tuan salin, tuan-tuan buat sedikit catatan nak tengok nama Allah Ra'ufur Rahim. Allah Ta'ala selalu gandingkan Ra'ufun, patut Allah selalu gandingkan dengan Rahim. Okey, saya bagi maklumat ini
nanti baca rujuk, kita kena cari jawapan dia kenapa selalu diiringi nama Allah Al-Husna, Raufun, lepas tu diletak lepas Raufun tu ada Rahim. Ambil maklumat tu, nanti kalau ada ruang belajar Asma'ul Al-Husna, mencari jawapan dia. Ni sebab kita nak mantapkan doa. Okey, tempat yang kita maksudkan, okey, yang pertama, tuan-tuan tulis. Gandingan nama Allah Raufun dengan Rahim, kita boleh jumpa tempat yang pertama berada pada Suratul Baqarah ayat 143. Suratul Baqarah ayat 143. Akan jumpa disebut dengan La Raufur Rahim. Okey. Tempat yang kedua yang kita boleh temui Suratul Taubah. Okey, surah yang ke-9 Suratul Taubah pada ayat nombor 117. Pada nombor 117. Surah Taubah ayat nombor 117. Kita akan jumpa pada ayat yang last sekali, baris yang terakhir sekali surah Taubah tu pada muka surat 205. Akan jumpa Allah Ta'ala kata Raufur Rahim. Baik, tempat yang ketiga Allah ada menyebut tentang Raufur Rahim, Suratun Nahli, surah nombor 16. Suratun Nahli, surah nombor 16 pada ayat nombor 7. Okay, ayat nombor 7 dan juga ayat nombor 47. Okay, Suratun Nahli ada dua tempat. Ayat nombor 7 dengan ayat nombor 47. Kalau ayat nombor 7 Suratun Nahli, ia berada pada muka surat 268. Kalau ayat nombor 47 Suratun Nahli, ia berada pada muka surat 272. Okay. Kemudian tempat yang lain Suratul Al-Hashr lah yang sedang kita baca sekarang ni. Ada 3 lagi tempat yang kita akan jumpa gandingan Raufun dengan Ar-Rahim. Okey, tempat yang berikutnya adalah Suratul Hajj. Surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 65. Ayat 65, muka surat 340. Surah Al-Hajj ayat 65, muka surat 340. Kemudian surah Nur. Surah Nur ni dia adalah surah nombor 24. Okey, 24 ayat nombor 20. Ayat nombor 20 surah An-Nur, muka surat 351. Baris yang terakhir sekali. Surah An-Nur ayat nombor 20 muka surat 351. Kita akan jumpa Allah menyebut wa annallaha raufur rahim. Kemudian surah yang terakhir adalah Suratul Hadid. Surah Al-Hadid pada ayat nombor 9. Ayat nombor 9 surah Al-Hadid. Okey, surah Al-Hadid ayat nombor 9. Kita akan jumpa Allah menyebut Raufur Rahim. Jadi, saya berikan maklumat ini untuk tuan-tuan mengetahui kalau kita nak tengok apa makna Raufun dengan Rahim di penghujung ayat, kita kena ambil ayat tu, nak faham Raufur Rahim itu, kita kena lihat konteks ayat.
Kita kena lihat. Kalau dalam surah An-Nahli, Ra'ufur Rahim ni ada maksudnya dalam konteks ayat tu cerita pasal apa. Kita akan dapat lebih luas lagi. Ra'ufun itu dikaitkan dengan apa, Rahim itu dikaitkan dengan apa, mengikut konteks ayat. Ni dipanggil apa? Ni dipanggil penghujung-penghujung ayat. Sangat bagus juga kalau kita ada modul, kalau kita ada sukatan pelajaran, belajar tentang hujung-hujung ayat yang ada Asma'ul Al-Husna. Ramai orang dia belajar juga Asma'ul Husna, tapi dia tidak mengkaji tentang kenapa gandingan nama ni digandingkan dengan nama ni. Itu dipanggil ilmu fawasil. Satu ilmu yang sangat bermanfaat kalau kita nak belajar Asma'ul Husna melihat di hujung-hujung ayat. Baiklah. Kita lanjutkan yang berikutnya kepada doa yang ke-5. Okey, doa yang ke-5, doa untuk diri kita sendiri dan juga doa untuk zuriat keturunan kita agar menjadi manusia yang sentiasa mendirikan solat. Maka di antara contoh teladan yang terbaik yang dalam Al-Quran Allah tunjuk contoh manusia yang terbaik yang pernah berdoa kepada Allah tentang doa mendirikan solat ni adalah Nabi Allah Ibrahim alaihimus salatu wassalam. Dalam surah Ibrahim ayat nombor 40, muka surat 260. Tulis, muka surat 260, ayat 260, ayat 40 ini kita boleh temui pada muka surat nombor 12 sehingga muka surat nombor 13. Muka surat nombor 12 sehingga muka surat nombor 13. Bukan baris. Baris nombor 13. Muka surat nombor 260 tu. Rabbi ja'alni. Kita tengok dalam doa ni. Ija'alni. Jadikanlah aku muqimas salah, orang yang mendirikan solat. Wa min dhurriyyati, macam tu jugalah zuriat keturunanku. Dekat wamin ni tulis dekat situ. Min dekat sini sebenarnya adalah sebahagian. Demikianlah juga sebahagian daripada zuriat keturunanku. Ini kalau macam dalam konteks zaman Nabi Musa, kan, tidak semua zuriat Nabi Allah Musa tu orang yang beriman. Tetapi Nabi Musa ketika itu dia doa, sebahagian dari zuriat dia ini, seolah-olah kalau kita faham ayat ni, min ni maksudnya sebahagian. Maksudnya Nabi Allah Musa ni, dia mengetahui tentang ada orang beriman, ada orang tak beriman. Tapi kalau kita doa semua. Jadi kita lihat di sini, di hujungnya dia kata Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabb kami. Ni dia panggil doa yang bentuk merayu, dia panggil doa yang bentuk dia mengulang-ulang. Dia merayu pada Allah. Tadi dia sebut dah ya Rabb, dia kata ya Rabbi, dia kata Rabbi, lepas tu dia ulang lagi Rabbana. Dia ulang 2 kali. Rabbi tu dia ulang 2 kali. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabb kami, perkenankanlah, terimalah doa. Okey, doa. Ibrahim. Okey. Sekejap Lain saya tak berapa. Okey. Dapat jelas dengar suara saya? Jelas Okey. Okey. Kenapa Nabi Allah Ibrahim dia mendoakan tentang solat? Di sini kita dapat belajar rupa-rupanya
ibadat solat ni sebenarnya telah dibuat oleh orang-orang yang terdahulu. Bukan solat tu hanya ada pada umat Nabi Muhammad SAW, tidak. Umat-umat dulu pun telah mengerjakan ibadat solat. Di sini kita boleh belajar. Dalam banyak-banyak doa, doa tentang mendirikan solat. Muqimah ni, tentu kena ambil perhatian juga, muqimah ni orang mendirikan. Maksud orang mendirikan kat sini, maksudnya kita minta supaya ditunaikan ibadat solat tu sempurna. Muqimah ni cukup rukun-rukunnya, ada tertibnya, ada adabnya, sempurna lah. Muqimah solat tu maksudnya adalah mendirikan solat maksudnya yang betul-betul dia solat. Itu maksud muqimah solat. Betul, kalau perkataan solat ni selalu diiringi dengan ada uqimu. Okay. Macam kita baca, kalau saya tak pasti sama ada tuan-tuan ada ikut ataupun tidak, tadabbur surah Al-Baqarah yang dibuat pada hari Rabu, setiap malam Rabu. Pada minggu lepas, kita telah mengupas surah Al-Baqarah sebab kita baru mula Al-Baqarah ni, tak habis lagi. 5 ayat pertama tu tak habis lagi. Yang mana dekat surah Al-Baqarah, tuan-tuan akan dapat jawapan dalam banyak-banyak ataupun di antara ciri-ciri utama orang yang bertakwa adalah orang yang mendirikan solat. Macam kita jumpa ayat awal-awal Al-Baqarah kan. Pada ayat nombor 3 kita jumpa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas solah. Sebelum jumpa perkataan solat tu jumpa perkataan wa yuqimu. Macam ni kita jumpa muqima. Yuqimu, muqima, maksudnya solat tu dibuat dengan sempurna. Cukup rukun-rukunnya sempurna. Sebab tu bukan doa nak solat je, tapi doa orang yang benar-benar mendirikan solat. Jadi, di antara doa yang sangat besar, jangan lupa dibaca, adalah minta zuriat kita sendiri dan zuriat kita orang yang mendirikan solat. Sebab solat ni ibadat yang sangat besar. Jadi kalau tuan-tuan ada ikuti kelas minggu lepas tu, kita telah sebut tentang kepentingan solat di dalam hidup manusia. Ada banyak ciri. Cuma saya tak pasti adakah tuan-tuan semua yang ikuti kelas pada pagi ni pernah tak mengikuti yang telah kita ulas pada surah Tadabbur suratul Al-Baqarah. Kalau tak ada, saya tunjuk sekejap je. Saya tunjuk sepintas lalu sahaja. Ya. Siapa yang dah dengar, tak apa. Kita ulang balik. Kita raikan kawan-kawan kita. Kalau kita tengok pada Tadabbur suratul Al-Baqarah yang lepas, kita telah ulas keutamaan solat. Ambil maklumat ni, catat, supaya ni kita catat dengan laju lah. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu lebih lanjut ulasan dia, kena lihat rakaman Tadabbur suratul Al-Baqarah di FB Nur Islam Academy. Kan tengok kat situ. Ada ulasan panjang. Jadi kita tengok keutamaan solat kan. Yang pertama, ni kita beritahu maklumat ini supaya kita tahu betapa pentingnya ibadat solat ni. Tapi kita kena minta kepada Allah tu. Sebab nak solat ni kadang-kadang kita ni malas. Kadang-kadang rasa berat nak solat ni. Tapi dengan doa, moga-moga Allah Ta'ala permudahkan. Allah tolong kita. Kerana salat ni dia merupakan rukun Islam yang paling agung selepas syahadah. Lepas kita sebut syahadah tu, Nabi sebut tentang ibadat salat. Ni ada dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, salat ni dia merupakan tiang agama. Kalau tak ada tiang tu robohlah agama tu. Sebab tu dia panggil rukun Islam. Kalau dibuang satu, tak salat, runtuh agama tu. Dia jadi tiang agama. Kemudian yang ketiga, salat tu merupakan ibadat yang dilakukan oleh semua Nabi. Seperti yang kita sebut contoh ni, Nabi apa? Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Itu tidak ada contoh. Nabi Allah Ibrahim. Semua Nabi-Nabi dulu, ibadat mereka ada salat. Bukan umat Nabi Muhammad SAW saja. Seperti contoh kita sebut tadi Nabi Allah Ibrahim,
Nabi Allah Ismail. Boleh tengok surah Maryam ayat nombor 55. Lepas tu Nabi Allah Ishak dan Yaqub pun ada dikaitkan dengan ibadat solat macam surah Al-Anbiya ayat nombor 73. Lepas tu Nabi Allah Syu'aib alaihi salam pun ada mengerjakan ibadat solat surah Hud ayat nombor 87. Lepas tu Nabi Allah Musa dan Harun pun mengerjakan ibadat solat ada pada surah Yunus ayat nombor 87. Kemudian surah Taha ayat nombor 14. Okey. Kemudian Nabi Allah Isa alaihissalam pun dia buat ibadat solat surah Maryam ayat nombor 31. Bukan Nabi Isa saja, mak dia tu sendiri iaitu Maryam alaihissalam pun buat ibadat solat surah Al-Imran ayat nombor 43. Maklumat ini telah diulas pada minggu lepas bagi sesiapa yang mengikuti tadabbur suratul Al-Baqarah. Kemudian yang keempat, solat ni merupakan ibadat pertama yang diwajibkan kepada Nabi SAW. Bukan puasa, bukan ibadat haji, bukan zakat. Solat dulu Allah fardukan kepada Nabi SAW. Bukan sekadar pertama dapat wahyu tu secara terus dari Allah Subhanahu Wa Taala tanpa perantaraan malaikat. Yang kelima, solat ni ibadat yang kena buat tiap-tiap hari. Dia bukan macam puasa buat sebulan sekali. Bukan macam ibadat haji sekali seumur hidup. Tidak. Yang keenam, ibadat solat ni kena buat di mana saja kita berada pada waktu apa sekalipun. Hattakan di dalam perang pun kena dilakukan ibadat solat. Suratul Baqarah. Ayat 238 hingga 239. Yang ketujuh, ibadat salat kena juga buat. Kalau air tak ada, Islam mensyariatkan boleh diganti dengan tayammum. Maknanya jangan sampai tak salat juga. Suratul Maidah ayat yang ke-6. Yang ke-8, walaupun dalam kesakitan tetap kena melakukan ibadat salat. Hadis riwayat Bukhari. Kalau tak boleh berdiri, duduk. Kalau tak boleh duduk, kena bergiring. Okay. Yang ke-9, seruan utama. Kalau Nabi nak hantar utusan pergi perang, Nabi pesan, selepas kau ajak mereka kepada tauhid, kau mesti pesan kepada mereka supaya salat. Perintahkan mereka salat. Seperti mana Nabi pernah pesan kepada Mu'adz bin Jabal. Okey, yang ke-10 merupakan akhir wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi saya sebutkan maklumat tadi nak menunjukkan kepada kita bahawa betapa pentingnya kita jangan hanya mendoakan zuriat kita tentang rezeki semata-mata, bab dunia semata-mata, jangan. Di antara doa yang mesti kita kena ucapkan adalah doa minta kita ini benar-benar orang yang mendirikan salat, benar-benar mendirikan salat. Begitu juga dengan zuriat keturunan kita. Merayu pada Allah supaya Allah menerima doa ini. Okey, selesai. Okey, kita teruskan dengan yang ke-6. Doa untuk bilangan yang ke-6 adalah doa supaya Allah Ta'ala kurniakan anak dan juga keturunan yang soleh. Doa ini boleh kita sampaikan kepada orang-orang yang lain. Kalau nak anak lagi, boleh tak? Boleh, Allah Ta'ala boleh beri. Tak naklah Ustaz, orang tanya tak nak. Boleh lagi. Allah Ta'ala boleh beri anak. Anak ni, dia ada banyak manfaat dia kalau ada anak. Kan? Macam kita belajar yang bilangan doa nombor 4 itulah. Kan? Kalau ada anak, kalau Allah beri kita ada zuriat, ada anak ni, dia boleh mendoakan kita. Tapi syarat kita ajarlah dia. Kita ada juga bekalan kita. Kalau kita dah masuk dalam kubur nanti, amal semua terputus, tapi kita ada masih lagi amal anak-anak. Anak-anak yang soleh
boleh doakan kita. Sebab kalau kita dah mati, kita dah tak boleh doa untuk pengampunan dosa kita. Tetapi kalau kita masih ada lagi waris, zuriat kita, Allah beri. Dan juga hasil doa anak-anak tadi mampu untuk meningkatkan darjat kita. Seperti mana kita sebutkan pada bilangan doa yang keempat sebelum ini. Jadi, kalau kita nak amalkan doa ini, ataupun kita boleh beritahu pada menantu ke, boleh tahu pada anak-anak kita ke, cucu-cucu kita ke, baca doa ini banyak-banyak pada Allah. Sangat penting zuriat. Kita tak nak, kita dapat anak, tapi anak itu adalah anak yang memberikan kita cobaan sebaliknya. Jangan. Lepas tu bukan sekadar minta anak, bukan sekadar minta zuriat, tetapi zuriat yang macam mana? Kenapa nak zuriat tu? Kenapa perlunya zuriat? Dan nak zuriat yang bagaimana? Yang ini yang kita kena belajar daripada Al-Quranul Karim. Jadi untuk doa bilangan 6 ni, kita akan kupas doa yang pernah ditunjukkan oleh Nabi Allah Zakaria dengan Nabi Allah Ibrahim AS. Cuba kita tengok, kalau kita baca sejarah-sejarah, kisah-kisah para Nabi kan, mesti kita tengok kan, beruntungnya Nabi Zakaria, Nabi Allah Ibrahim, kan mereka ni keturunan Nabi-Nabi. Macam kita baca kisah Nabi Zakaria, anak dia nama Yahya, bayangkan, pangkat paling tinggi, paling mulia manusia di sisi Allah kalau dia tu adalah Nabi. Bayangkan. Kita kalau anak kita boleh baca Quran pun kita dah rasa macam sejuk hati kan. Tengok anak kita solat, sejuk hati kita. Betul tak? Sejuk kan, tak sia-sia mengandungkan anak tu kan, contohlah. Kan? Kalau kita tengok kisah-kisah Nabi ni, anak-anak mereka, dia Nabi, anak dia Nabi, dia Rasul, anak dia Rasul. Tapi bukan kita melihat sudut tu saja. Kita kena cari petua. Kita kena cari sebab apa dia Rasul, anak dia Rasul. Kita fahamlah Allah Ta'ala yang kurnia Rasul ni satu pangkat yang Allah kurniakan. Tapi kita nak belajar daripada kisah-kisah Nabi ni, macam mana mereka dapat zuriat-zuriat yang macam baik-baik, soleh-soleh. Antara ni yang kita nak belajar pada bilangan doa yang ke-6. Macam mana Zakaria, macam mana Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim ni lagi zuriat dia banyak yang Nabi-Nabi. Kan dia adalah bapa kepada Nabi-Nabi, Nabi Allah Ibrahim ni. Kan? Daripada Ibrahim keluar Ismail, keluar Ishaq, daripada Ishaq dapat Yaqub, daripada Yaqub dapat Nabi Yusuf. Daripada Ismail tu lahirnya zuriat keturunan Nabi Muhammad SAW. Daripada Yaqub, daripada Ishaq tu keluarlah Nabi-Nabi daripada kalangan Bani Israel. Tapi kita nak belajar kan, apa petua dia? Dia boleh dapat zuriat yang saleh. Kita nak dapat anak macam Nabi, pangkat Nabi dah tak boleh dah. Of course dah tak boleh. Memang tak boleh dah. Kalau anak perempuan lagi tak boleh sebab Nabi tu dia mesti lelaki. Tetapi kita nak anak-anak ini adalah anak-anak yang mempunyai karakter, mempunyai sikap orang-orang yang saleh. Jadi kita belajar pada pagi ini bilangan doa yang ke-6. Okey, figure utama kita, contoh utama kita kena ambil Nabi Zakaria alaihi salam. Tapi kita nak tengok dulu surah Al-Imran. Nabi Zakaria ni dia ada dua contoh. Satu, doa Nabi Zakaria pada surah Al-Anbiya ayat nombor 89 dengan surah Al-Imran ayat nombor 38. Saya ambil dululah kot, kita ambil dulu, tak apa, kita mulakan dengan surah Al-Anbiya dulu. Okey, surah Al-Anbiya, tengok contoh ayat nombor 89. Okey, kalau dalam Al-Quran ayat nombor 89 ni kita boleh temui pada muka surat 329, baris yang ke-11
dengan baris yang ke-12 doa Nabi Allah Zakaria. Rabbi, wahai Rabbku, la tadharni farda. Janganlah engkau tinggalkan daku, biarkan aku. Tadharni, biarkan aku, farda, seorang diri. Seorang diri. Tapi waktu dia doa ni, bukanlah dia itu seorang diri. Dia tu ada isteri dia. Tapi isteri dia sudah tua dan dia tu sendiri sudah tua. Seorang diri tu maknanya dia tak nak dia ini tinggal tanpa zuriat lah. Itu maksudnya. Bukanlah dia hanya tinggal seorang ketika tu. Dia ada isteri dia. Isteri dia sudah tua. Kalau ikut riwayat Ibnu Abbas, wallahu ta'ala a'lam, Ibnu Abbas mengatakan waktu ni Zakaria umurnya sudah 90 tahun, 100 tahun, isteri dia umur 90 tahun. Wallahu ta'ala alam. Ini riwayat Ibnu Abbas yang ada di dalam Tafsir Ar-Razi. Wallahu ta'ala alam. Riwayat itu kesahihannya wallahu ta'ala alam, tapi ada riwayat itu. Tak apa, yang paling penting, yang pasti memang dia dah umur lanjut usia dan isteri dia pun sudah lanjut usia dan mandul. Nanti saya akan sebutkan ayat dia. Tapi kita lihat dulu konteks kenapa Nabi Allah Zakaria dia mohon ada waris. Kenapa dia minta zuriat? Lepas dia minta pada Allah tu, dia kata wa anta khairur warithin, dan engkaulah sebaik-baik yang mewarisi. Allah Ta'ala lah yang boleh mewariskan kita. Kita berubatlah macam mana sekalipun, buatlah macam mana sekalipun, tapi kalau Allah tidak memberi waris, tentu kita tidak dapat waris. Tetapi kita nak tengok dulu konteks pada ayat nombor 89 supaya kita dapat penghayatan dia. Pertama, tuan-tuan kena tengok ayat nombor 89 ni yang Nabi Allah Zakaria minta ada waris dia. Dia minta ada zuriat. Kalau dia meninggal, supaya ada zuriat tu, kita kena tengok dulu konteks doa ni, dia berada dalam surah Al-Anbiya. Dia berada dalam suratul Al-Anbiya. Bermakna, ambil maklumat ni. Surah Al-Anbiya ni adalah surah yang banyak memaparkan kisah Nabi-Nabi. Ada banyak kisah Nabi dalam tu. Kisah Rasul banyak dalam tu. Nama pun namanya surah Al-Anbiya. Nanti baca. Tengok sebelum ayat nombor 89 ni. Kena tengok cerita dia. Nabi Musa, Harun, Ibrahim, Lut, Ishak. Sebelum ayat nombor 89 ni, kita akan jumpa kisah Nabi Yunus dulu. Kisah Nabi Yunus. Kita nak cari jawapan. Sekarang ni kita kena dapatkan maklumat. Kenapa Allah Ta'ala letakkan kisah Nabi Zakaria ayat 89 ni, ia selepas kisah Nabi Yunus. Kalau kita baca, kita bukalah muka surat 329. Tuan-tuan, dapatkan dulu maklumat ni, nanti mudah kita nak menghayati doa ni. Doa yang orang kata, susahnya nak dapat anak ni, nak zuriat. Ada kawan-kawan yang anak dia dapat seorang tapi lama gap, tak dapat anak. Ada orang dah berubat sini sana tak dapat anak. Fahamkan cerita ni. Fahamkan cerita ni, dia akan dapat menimbulkan lagi keyakinan. Tidak ada benda mustahil di sisi Tuhan. Sebab tu saya minta study maklumat ni. Penting sangat. Kadang-kadang kekuatan keyakinan kita tu tak kuat sampai sebab tu Allah tak beri kadang-kadang. Jadi kita fahamkan cerita ni. Nabi Allah Zakaria. Jadi kalau kita baca ayat nombor 89, kalau kita buka muka surat 300 berapa tadi? 29 kan? Sebelum ayat nombor 89, tuan-tuan akan jumpa pada ayat nombor 87 dengan ayat nombor 88 kisah Nabi Allah Yunus. Study kisah Yunus tu, semua orang faham. Kisah Yunus yang dia berada dalam kesulitan, betul? Dia berada di dalam kepayahan. Kita tahu kan, ia berada dalam perut ikan yang sangat besar. Betul, dibawa di tengah-tengah lautan. Bila-bila saja
Dia boleh mati lemas dan sebagainya. Berada dalam kegelapan-kegelapan. Lepas Allah cerita Nabi Allah Yunus, dia bertasbih, dia baca la ilaha illa anta tu, nanti kita akan baca kisah dia ada pada bilangan doa yang ada dalam doa yang kita nak belajar ni. Lepas tu kan Allah Ta'ala datangkan kisah Nabi Zakaria. Maknanya lepas ayat Nabi Yunus saja 87, ayat 89 dengan 90 Allah sebut tentang Nabi Allah Zakaria. Apa perkaitan dia? Jadi kita kena tahu apakah isu kesulitan yang dihadapi oleh kedua-dua insan ni. Maknanya kisah Zakaria ni dia ada persamaan dengan kisah Yunus. Kita tahu Nabi Zakaria ni benda yang Allah Ta'ala uji pada dia adalah dia tidak ada anak lah. Walaupun usia dah tua, tak ada anak. Tetapi Allah letakkan kisah dia dengan kisah Nabi Yunus tu nak menunjukkan Allah Ta'ala ni dia berkuasa. Dia boleh buat apa saja. Jadi apabila kita baca doa ayat 89 ni, contohlah kalau macam saya nak zuriat saya dah puas dah berubat. Tapi kalau kita faham cerita ayat 89 ni macam mana dia berada dalam suratul Al-Anbiya tu, kita akan bertambah yakin. Kan? Walaupun kita baca doa, kita teringat ustaz pernah sebut dulu, kita pernah belajar dulu. Jadi kita punya keyakinan tu besar. Jadi dia akan memantapkan lagi penjiwaan kita tu kepada kekuasaan Allah. Tak mustahil. Lepas dia minta tu. Jadi kalau kita nak mantapkan lagi kisah Zakaria ni, kita kena tengok nanti surah Al-Imran. Nanti saya akan ulas ayat 3 surah Al-Imran tu. Yang kita tak perasan dekat doa. Sebab kita kan belajar adab-adab berdoa ni, doa nak mustajab kena menghadirkan hati. Tapi nak menghadirkan hati, kita kena tahu doa yang dibaca tu. Dekat situ yang kita perlu ambil maklumat dia. Saya harap tuan-tuan dapat. Okey, kemudian kenapa dia minta ada waris? Kenapa dia minta ada waris? Di sini kita tahu Nabi Allah Zakaria, doa dia ni yang diminta dalam 89 ni dalam surah Al-Anbiya, surah-surah pada Nabi. Sebab tu kalau kita belajar surah Anbiya ni tema dia Allah Ta'ala menceritakan tentang kepentingan Allah menghantar Nabi-Nabi ni. Jadi surah Anbiya ni adalah surah yang Allah Ta'ala beri rahmat kepada manusia dengan Allah menghantar Nabi-Nabi. Macam tu. Jadi apa tugas Nabi? Apa tugas Nabi? Apa peranan Nabi? Menjadikan satu rahmat pemberian besar kepada Allah. Kita tahu Nabi-Nabi ni orang yang menyebarkan agama. Jadi rupa-rupanya Nabi Zakaria, cerita dia minta waris, ayat nombor 89 ni berada surah Anbiya. Kenapa dia minta ada waris? Bukan sebab dia nak meninggalkan harta dia. Tetapi dia nak ada legasi. Dia nak lepas dia mati ni, ada orang yang akan menyebarkan agama. Tak terputus dakwah tu. Orang yang bawa agama Allah Ta'ala ni, dia tidak terputus. Sebab itu anak ni, sebenarnya fungsi dia yang paling utama, bukan sekadar kita nak tinggalkan harta kita, bukan sekadar nak tinggalkan perniagaan kita, kebun-kebun kita, bukan. Tujuan utamanya adalah supaya agama ini akan ada orang yang bawa dia. Tak mati. Kalau kita tak ada, akan ada zuriat-zuriat akan perjuangkan agama ni. Secara tak langsung, pahala kita akan berjalan. Dan contoh kan, kita nak wariskan anak kita apa? Wariskan anak kita dengan agama. Macam tu yang kita kena belajar, sudut belajar pasal doa ni. Jadi kita kena tinggalkan anak kita dengan sesuatu kebaikan. Supaya apabila kita mati nanti, anak kita bawa benda yang sama. Apa yang telah kita perjuangkan. Jadi pahala kita sampai. Lepas tu anak pula, dia tinggalkan dekat cucu kita. Cucu pula rasa berjalan pahala kita. Dan agama ini dapat diperjuangkan. Sebab tu di antara sebab kenapa Nabi Zakaria diminta Allah Ta'ala wariskan dia anak. Kenapa dia minta anak?
Kerana kalau kita faham doa ni, dia kaitan dengan Nabi. Maknanya membawa misi agama, memperjuangkan agama. Okey, jelas dekat sini. Lepas tu, kenapa doa ni 89 berada dalam surah Anbiya? Tadi kita kaitkan dengan kisah Nabi Yunus baca. Maknanya orang baca doa ni, dia tahu Allah Ta'ala ni, dia berkuasa. Dia boleh buat apa saja. Walaupun perubatan kata awak tak ada peluang dah ni, tak ada dah. Tak apa, nanti kita baca ayat 3, kita baca surah Ali Imran, ayat nombor 38, kita akan buktikan tidak ada benda yang mustahil di sisi Allah. Kita nampak banyak dalam dunia ni, kita rasa mustahil kan? Tetapi Allah Ta'ala buktikan. Nanti kita kena hayati ayat nombor 38 surah Ali Imran. Sangat menarik. Jadi kita ambil cerita ini, lihat konteks ayat dia, lihat konteks ayat dia duduk berada dalam surah apa, kita akan dapat menghayati doa ni. Kan, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul rahimin. Wa anta khairul warithin. Okey, itu ayat nombor 89. Zuriat. Tapi bukan nak minta ada waris saja. Bukan nak minta ada zuriat saja. Tapi nak zuriat yang jenis macam mana. Nanti kita akan hayati kisah Nabi Allah Ibrahim. Dan juga sekali lagi doa yang kita akan jumpa nanti, Nabi Allah Zakaria. Okay, kita ambil dulu kisah Nabi Allah Zakaria terus. Kita sambung cerita dia, lepas tu baru kita ambil kisah Nabi Allah Ibrahim. Okay, ni dah dapat maklumat untuk ayat nombor 89. Baik, kita pergi kepada ayat nombor 38. Surah Ali Imran. Okey, kita ambil ayat kisah Nabi Allah Zakaria. Macam mana doa dia mustajab? Ni kita nak belajar. Mustajab. Dia bukan sekadar isunya pada anak tu saja. Zakaria ni, sudut teladan kita boleh belajar tentang Zakaria, bukan dari sudut dia minta anak tu saja yang kita boleh lihat teladan pada dia, tetapi kita kena belajar nak ambil rahsia dia, macam mana isteri dia, yang nanti saya akan tunjuk, saya akan buktikan, saya tunjuk pada tuan-tuan Al-Quran, yang isteri dah tua dah. Lepas tu isteri dia memang mandul, akhirah, mandul. Tapi kenapa Allah bagi anak? Nak kira kita, ialah dia tu Nabi, Ustaz. Memanglah isu pada Nabi tu, tapi Nabi tu dijadikan untuk kita contoh dia, kita kena tiru dia. Macam mana Allah boleh beri kepada dia anak? Jadi kalau kita dah faham dekat konteks yang ayat 89 tadi tu, kita tahu dah konteks dari sudut kekuasaan Allah kan. Allah tak boleh kurniakan, dikaitkan. Okay, sekarang kita tengok ayat nombor 38 dalam surah Al-Imran. Okey. Kita jap ada soalan tak? Alright. Kita lihat dekat sini. Nabi Allah Zakaria ayat 38. Jadi untuk memantapkan ayat nombor 38 ni, kalau nak faham, kalau kita tengok Ali Imran kan. Surah Ali Imran ni, dia kisah siapa? Dia kisah keluarga Imran. Keluarga Imran. Apabila kita tahu surah ni keluarga Imran, mesti kita ingat siapa kalau keluarga Imran? Kisah Maryam, kisah Nabi Allah Isa, kisah Imran tu sendiri, kisah mak Maryam yang mengandungkan Maryam, bernada dapat Maryam, lepas tu Maryam dijaga oleh Nabi Allah Zakaria. Waktu Nabi Allah Zakaria jaga Maryam, Nabi Allah Zakaria dia tidak ada anak. Yahya dia tak dapat lagi Yahya. Tapi macam mana Allah bagi dia boleh dapat Yahya? Jadi kita kena faham konteks ayat 38 ni berada dalam surah Maryam. Jadi sebab tu saya minta tuan-tuan, kalau kita tengok surah Maryam, surah Imran ni, tuan-tuan tulis dulu muka surat berapa ni. Okey, ayat 38 ni ia berada pada muka surat nombor 55. Kita buka muka surat nombor 55. Bukan muka surat nombor 55. Betul lah. Surah Ali Imran kan? Betul lah muka surat Ali Imran. Muka surat 55. Buka muka surat nombor 55.
ayat nombor 38, baris yang pertama sehingga baris yang kedua. Okey, kalau kita sebab kalau dalam Quran muka surat 55 ayat 38 ni dia berada pada ayat yang pertama lah, baris yang pertama dengan baris kedua. Tapi untuk menghayati ayat 38 ni kita kena tengok ayat sebelum dia. Ayat sebelum dia iaitu ayat nombor 37. Ayat nombor 37 muka surat sebelah dia 54 lah. Dalam Quran muka surat 54 kita akan jumpa hujung sekali ayat nombor 37. Kisah Maryam yang dia berada di mihrab. Lepas tu baru muncul ayat 38. Kita nak belajar ni, kita nak cari rahsia tentang macam mana doa Nabi Allah doa Nabi Allah Zakaria ni Allah boleh kabulkan lepas tu. Jadi ayat 38 ni, okey, ingat kena baca ayat berapa sebelum tu? Nak menghayati doa ni kita kena tengok dulu ayat nombor 37. Lepas tu kena tengok ayat 39 nanti. Macam mana Allah Ta'ala memberi anak kepada Zakaria. Jadi kalau kita nak menghayati cerita ni, kena tengok ayat 37, kena tengok ayat nombor 39. Ayat utamanya berada pada ayat nombor 38. Okey. Jadi dekat ayat 38 ni, saya sebenarnya tertinggal ayat depan dia sebab kita nak ambil pada doa kan. Jadi saya minta tuan-tuan dan perempuan, ayat 38 ni nanti tolong rujuk. Sebab ayat 38 ni dia ada kat depan dia lagi. Dia sebenarnya dekat ayat 38 ni, kejap ya, saya tunjukkan. Okey, macam ni. Sekejap, saya nak lukiskan. Kejap. Okey, ayat 38 ni sebelum Rabbi ni, sebelum berkata Rabbi ni, dia ada doa lagi sebelum, dia ada ayat sebelum ni. Sebelum ayat ni. Dia ada ayat apa sebelum tu? Dia ada ayat sebelum ni kat sini. Dia ada ayat dekat sini. Ayat ni saya tak maksud, saya tidak bawa dalam nota ni sebab saya bimbang nanti takut orang terbaca ayat tu jadi doa. Tapi boleh baca sebab dari Quran. Lepas tu saya letak terus doa. Tetapi setelah saya mengulang beberapa kali maklumat ni, rugi saya tak bawa ayat depan tu. Tapi tak apa, saya cerita pada tuan perempuan. Okay, nanti kalau ada Quran, saya minta, lepas tu saya sebut muka surat tu. Buka muka surat 55. Okey, baris pertama dan kedua, kita akan jumpa dekat ayat depan ni sangat penting untuk memahami ayat 38 ni. Dekat ayat depan ni, kita akan jumpa perkataan hunalika da'a Zakaria rabbah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Ketika itu, hunalika tu dia boleh merujuk ketika itu atau dia boleh merujuk kepada di tempat itu. Jadi kita kena ambil hunalika tu ketika itu Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya. Baru muncul doa Rabbi Habli ni. Isunya kita nak cari rahsia. Kenapa ketika itu baru dia berdoa? Maksud macam tu. Sebab ayat dia ada hunalika ketika itu ataupun kata Imam Razi, hunalika ni dia boleh masuk kepada tempat ataupun masa. Maknanya hunalika ni maksudnya di tempat itu, ketika itu Nabi Zakaria doa. Baru keluar doa ni. Rabbi habli min ladunka dzurriyyah ni dia doa ketika itu. Ketika itu kita kena cari jawapan dia. Kenapa dia doa ketika itu? Kenapa sebelum itu dia tak muncul doa ini? Contohnya begitu. Kenapa adanya ayat ketika itu dia berdoa Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadi kena tengok ayat nombor 37. Kalau tengok ayat nombor 37, kita akan jumpa ketika Nabi Allah Zakaria dia masuk tengok Maryam dekat mihrab, dia tengok Maryam tu dia dapat Allah Ta'ala beri kepadanya rezeki.
Setiap kali dia masuk ke mihrab, tengok Maryam, ada dekat Maryam tu rizqa, ada rezeki. Sedangkan tak ada orang pun dekat situ. Hanya Maryam dan Zakaria je. Tapi Zakaria masuk, dia tengok ada makanan dekat Maryam. Siapa yang beri? Jadi dekat ayat 37 tu, dia tanyalah dekat Maryam. Zakaria Nabi Zakaria tanya kat Maryam. Qala ya Maryam, anna laki hadha? Nabi Zakaria tanya, wahai Maryam, dari mana kau dapat rezeki ni? Makanan ni? Para ulama mentafsirkan dia adalah buah-buahan. Wallahu ta'ala alam. Tapi peti rezeki makanan lah. Dari mana kau dapat rezeki ni? Lalu Maryam jawab apa? Qalat huwa min indillah. Tengok. Dia kata huwa dia min indillah. Dia kata ianya min indillah, daripada min indillah, daripada sisi Allah. Dia kata, Maryam kata, Allah lah yang hantar. Allah lah yang beri ni. Sedangkan tak ada siapa pun kat situ. Hanya dengan Maryam. Lepas tu Maryam sebut. Lepas tu disebutkan, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikendaki tanpa sebarang perhitungan. Jadi, lepas tu saya minta dulu study ayat nombor 37 ni, tuan-tuan akan dapat jawapan. Ayat 38, kenapa Allah sebut hunalika da'a Zakaria? Kenapa pada ketika itu, di tempat itu, di mihrab, dan ketika itu, Nabi Allah Zakaria dia doa dan Allah makbulkan doa dia. Yang ni kita nak cari rahsia dia, petua dia. Macam mana dia boleh dapat anak tu? Bukan sekadar dari Nabi, tapi kita nak belajar dari sudut teladan dia doa tu. Ketika itu dia berdoa. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kenapa ketika itu dia berdoa dengan doa ni? Kerana dia telah melihat keajaiban. Zakaria telah melihat keajaiban yang telah Allah beri kepada Maryam. Sebab dia jaga Maryam. Dia seorang Rasul kan, dia tahu. Maryam pula orang yang saleh, keluarga yang saleh. Jadi Nabi Zakaria ni, apabila dia nampak rezeki selalu Allah beri kepada Maryam, lepas tu ketika Maryam jawab, ia dari Allah. Jadi telah timbul. Yelah, benda pelik berlaku depan mata. Nabi Zakaria nampak depan mata dia, benda tu berlaku. Jadi bagi Nabi Zakaria, kalau Allah boleh beri benda-benda yang pelik-pelik ni, kan, benda yang ialah dari Allah beri kepada Maryam, tentulah kepada dia pun tak mustahil. Faham tak? Sebab maknanya maksudnya faham tak? Kita kan kadang-kadang kita jumpa satu momen, satu perkara, kita jumpa satu isu, kita rasa macam sedih, kita rasa macam iman kita tinggi kan. Jadi Nabi Zakaria ni ketika dia melihat keajaiban yang berlaku pada kisah Maryam tu dekat mihrab tu, ayat 37 tu, jadi dia ketika itu dia tahulah. Dia meyakini kalau Allah boleh buat dekat Maryam, tentu Allah boleh buat dekat aku. Hunalika da'a Zakaria. Baru Nabi Zakaria doa pada ketika itu dan di tempat itu. Okey, tuan-tuan dah nampak jawapan dia, kaitan dia kan. Kita nak menghayati doa ni. Sama ni kita ada orang amal doa ni, tapi dia tak tahu konteks, macam mana muncul cerita doa ni kan. Dia akan jadi lepas ni kalau dia hafal, dia akan teringat kisah Maryam tu. Jadi keimanan dia kan, dia lain sikit. Doa tu kalau kita faham cerita asal usul dia lain. Penghayatan dia, keyakinan dia. Dan insya-Allah pada minggu depan saya tak akan cerita lagi habis slide 38 ni. Sebab saya perlu pergi satu kelas lagi 10.30. Jadi minggu depan kita akan ulas tentang kenapa Nabi Zakaria dia guna
ladunka. Kenapa dia tak guna indaka? Min ladunka. Kenapa dia tak kata min indika? Kalau Maryam tadi, memang dia sebut min indillah. Kalau di sisi, kalau dari sisi ni, dia boleh guna dua perkataan. Min indi boleh ataupun min ladunni pun boleh. Dalam ayat ni kenapa dia guna min ladunka? Kenapa tak guna min indika? Dia ada makna berbeza. Makna dia sama dari sisi. Tapi dalam maksud tu dia berbeza. Nanti kita ulas pada minggu depan. Lepas tu, apa makna tayyibah? Dan lepas tu, kenapa Allah sebut sami' saja? Sami'un. Kalau kita belajar nama Allah Al-Husna, perkataan as-sami', nama Allah Maha Mendengar ni, selalu ada pasangan dia. Sami'ul alim. Ada satu pasangan dia. Sami' apa? Sami' lepas tu pasangan nama lain apa? Tapi ada dua tempat saja di dalam Quran. Dia tidak menggunakan sami', ada pasangan. Allah Ta'ala sebut sami' saja. Kenapa? Ada apa pada nama Allah As-Sami'? Kenapa As-Sami' ini digunakan, disebut oleh Nabi Allah Zakaria dalam situasi dia berada pada hunalika da'a Zakaria. Kita kena kupas doa ni supaya apabila kita mengamalkan doa ini, bagi Allah ni dia tidak ada benda mustahil. Kita hayati doa ni untuk kita dapat penghayatan dia. Secara tak langsung kita belajar faham ayat Quran ini, kan? Betul tak? Secara tak langsung kita belajar memahami ayat-ayat yang selama ni kita mungkin tidak dapat hayati. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Saya mungkin tak dapat nak jawab soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Kita jumpa lagi insya-Allah pada kelas yang akan datang minggu depan ya. Minggu depan kita sambung kisah doa Nabi Zakaria minta anak ini untuk CD yang ke-6 kita akan jumpa nanti. Lepas tu kita kupas doa Ibadur Rahman juga insya-Allah. Saya minta maaf sebab saya tidak dapat menjawab meraikan mana-mana persoalan. Mohon maaf atas kelemahan kekurangan. Insya-Allah nanti kita sambung lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.